Kalimah syukur ni kita kena ulang berkali-kali agar meresap di dalam hati. Kerana ia ini datang dari hati. Ia bukannya sekadar lisan yang meniti di bibir kita saja. Ia bukan sekadar lafaz hamdalah, walaupun lafaz itu mendapat pahala di sisi Allah. Namun hakikat yang sebenar, Allah kata qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Kerana kalimah syukur ini datang daripada hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks mengenal ini, inilah satu mujahadah yang besar dalam hidup kita, misi kita ini, illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini misi kita yang mesti kita kena perbarui setiap masa. Kata Nabi SAW, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbarui iman kami? Min aksiru min qawli la ilaha illallah. Nampak mudah menyebutnya la ilaha illallah, mudah di lisan tapi tidak dari iman. Iman ni susah. Susahnya bagaimana? Sebab nak menyatakan kebesaran Allah SWT itu mestilah dengan mengenal. Maka illa liya'budun, misi kita melakukan seluruh amalan kehidupan ini semata-mata untuk mengenal Allah SWT. Kata al-mufassirin mengatakan al-illa liya'budun itu merujuk pada illa liya'rafun. Bagaimana nak menyembah kalau tidak mengenal? Bagaimana nak menyembah kalau tidak mengenal? Maka mengenal itulah yang menyebabkan kita menyembah. Jadi maknanya, kalau kita tidak faham tentang bagaimana kaedah untuk kita mengenal Allah SWT dengan sebenar-benarnya, maka di situlah datangnya kita akan sembah selain Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Dan ini berlaku dalam perbahasan syirik khafi. Berlaku dalam syirik khafi. Syirik yang halus, yang tidak nampak di mata kasar, tetapi ianya ada dan wujud. Sebab tu Nabi cukup takut kita hari ini, kepada kita, takutnya Nabi SAW kepada umat ni bukanlah takut dengan keadaan kemiskinan, ketiadaan harta, tapi Nabi takut kita ni beramal tapi hilang pahala. Inna akhwafu alaikum, sesungguhnya yang sangat aku takutkan. Nampak? Kita ni hidup ni kena takutkan apa yang Nabi takut. Jangan kita duk takut-takut, ditakutkan oleh orang-orang yang hidup dalam ketakutan tanpa ada ketakutan yang asas. Duk takut-takutkan, nanti karang, apa karang duk dengar cakap orang. Hidup ni bukan sekadar dengar cakap orang, sebab tak semua cakap orang tu boleh didengar. Ataupun biar kita benar dalam melihat, kerana yang dilihat itu belum tentu benar. Biar kita benar dalam melihat, kerana yang dilihat itu belum tentu benar. Jadi benarkan dalam melihat dulu. Belajar melihat dengan yang benar. Sebab apa? Asas pada dunia itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, penipu. Sebab tu jangan kata menghukum pada dasar mata saja. Kerana lihat itu belum tentu betul, apatah lagi hal keadaan dunia, hal masa depan, hal orang. Aku tengok orang ni, itulah dia start susah tu sebab dia jaga solat lah tu. Aku dah kata dah jangan taksub dengan solat. Sudah ni. Padahal dia susah tu sebenarnya kafarah dosa dia. Memang ada orang yang senang, banyak harta dia, kemudian dia nak berhijrah ke jalan Allah SWT, dia punya hidup 360, berubah halat. Sebab apa? Sebab ada harta yang dilakukan itu tidak menepati syarat. Tak ikut KPI. Takkan nak bawa jumpa Allah dengan perkara-perkara yang kotor. Maka dibersihkan. Kita nampak susah. Sebab daripada dulu dia banyak duit, dia hilang duit. Kita nampak susah. Dan ada orang nampak, senang dia, makin bagus dia tengok. Tengok macam ni lah kita nak. Duit tambah, hidup tambah. Tapi dia amal tak berapa sangat. Tapi orang ukur pada luaran. Ada yang tulis, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya duk jaga solat, jaga semua amalan, tapi susah. Ada orang tu jaga juga, tapi taklah sedetail saya. Maksudnya dua-dua jaga, tapi yang kawan seorang ni, dia nampak santai, dia jaga dia. Kemudian berjaya. Lepas tu saya pun kata, antum tengok dari sudut mana?
Kalau antum ukur pada hartanya, mana antum pun gagal lah dalam menilai. Jangan ukur pada kebendaan luaran, kerana luaran dan kebendaan itu bukan ukuran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kama qala. Nabi kata apa? Allah tak tengok rupa dan harta. Perubahan pada rupa, perubahan pada harta bukan ukuran. Ini lagi dia besok bangun tengok pum, turut pakai serban, turut pakai jubah, turut pakai rida. Oh, ni dah alim dah ni kata. Nanti dulu. Rupanya dalam hatinya ada serigala. Dia tahu. Hanya perubahan luaran, sekadar nak menarik perhatian boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi adakah kita nak bersangka buruk? Kita tidak suruh bersangka buruk. Malah menjadi satu dosa kita bersangka buruk. Tetapi apa yang kita nampak depan mata bukan ukuran. Itu maksud dia. Jadi jangan mengukur pada luaran. Jangan mengukur pada luaran, pada kedudukan sesuatu perkara itu. Apatah lagi hal berkenaan dengan kehidupan yang melibatkan masa depan, melibatkan janji-janji Allah yang kita tak tahu. Itu ukur. Sebagai contoh tadi soal kemuliaan. Orang ni susah, solat, jaga ibadat susah, mungkin Allah tak suka. Dia mula gitu. Yang ini tengok buat sikit-sikit saja, kemudian menjadi bisnesnya, menjadi itu, menjadi di segi luaran, maka dikatakan Allah suka. Tak boleh kata begitu. Jadi makna kata apa? Kita kena takut apa yang Nabi takut. Apa yang Nabi takut? Nabi takut benda yang tak nampak pada kita. Nabi juga takut benda yang tak nampak pada kita. Yang itu sepatutnya kita kena takut. Yang kita takut benda yang nampak. Takut tak ada duit, nampak. Takut tak ada makan, nampak. Tapi Nabi lebih takut pada perkara yang kita tak nampak, tapi Nabi nampak. Ini orang hebat. Seorang guru, seorang ibu, seorang ayah yang ada kapasiti sebagai ketua, kalau dia memimpin, biasanya yang ketua atau pemimpin ni, biasa dia akan nampak apa yang pimpinan tak nampak. Itu baru tu memimpin. Yang parah, pimpinan nampak, pemimpin tak nampak. Parah. Depan ada batu, pimpinan nampak, pemimpin tak nampak. Langgar tembok tuan. Dengan belakang-belakang sekali langgar sekali. Gerabak habis. Itu bahaya. Biar pimpinan tak nampak, pemimpin nampak. Mana pimpinan tak nampak, pimpinan belakang memanglah tak nampak. Contoh. Tapi ikut itu kata ikut pemimpin tu. Tapi pemimpin yang mana? Yang dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipimpin oleh Allah SWT sudah pasti mendapat hikmah dan petunjuk yang mana mungkin pimpinan tak nampak. Itulah bagian Nabi SAW. Nabi nampak satu perkara yang boleh menghancurkan seluruh pahala amalan. Ini yang bahaya. Kita penat-penat beramal tuan-tuan. Kita ni yang nak kita tumpukan. Dari sudut kasat mata, zahir, kita jaga amal. Sebenarnya menjaga amal itu sebab kita nak mendapat hasil daripada amal. Itu kata menjaga amal tu. Apa hasil daripada amal? Pahala. Memang kita dituntut untuk minta pahala. Jangan ada pahaman yang kata tak boleh minta pahala Ustaz, tak ikhlas. Tak betul. Sebab ikhlas itu hanya pada Allah SWT dan pahala hanya Allah saja bagi. Ikhlas tu. Dan Nabi suruh minta. Sebagai contoh, dalam Ramadan, sesiapa yang menghidupkan Ramadan ataupun membangunkan malam Ramadan, imanan wahtisaban. Wahtisaban itu harapkan ganjaran. Sebab apa? Sebab amalan semuanya ada pada kita ini belum milik kita. Belum jadi milik kita. Sebab tu dalam puasa Allah kata apa dalam satu hadis kursi mafhum hadis, fa innahu li illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa milik aku. Daripada situ kita boleh melihat hikmah kepada Allah kata puasa milik aku. Sebab apa? Sebab kederat iradat kita ni, kederat kita berpuasa ni bukan dengan diri kita. Bukan kita yang kekuatan menahan lapar ni. Kalau Allah tak beri kekuatan untuk kita menahan lapar. Dan kita menahan lapar, meninggalkan makanan minum juga. Bukan kerana diri kita. Bukan kerana isteri kita. Bukan kerana siapa-siapa. Kerana Allah.
Tak ada lagi dalam sejarah hidup kita, oh, abang tak makan tak minum ni sebab abang sayang kamu. Oh, pelik. Pelik. Tak ada lagi orang buat begitulah. Ataupun tak ada lagi sekela ataupun perkeliling pada malih raja-raja ke kepimpinan yang paling tinggi keluarkan satu sekela untuk menyatakan ketaatan kepada mereka, maka marilah kita puasa satu hari. Tak ada. Tapi kerana Al-Malikul Mulk Yazul Jalal wal Ikram, King of the King, raja bagi segala raja, Allah SWT mengatakan jangan minum, jangan makan. Baik, clear. Kat situ pun kita dah nampak belajar tentang ma'rifatullah dah. Tengok air nampak Allah. Sebelum ni tengok air nampak haus. Sekarang tengok air nampak Allah. Bukan nampak haus dah, diri hilang dah. Kalau ikut diri haus. Kalau ini boleh apply kepada semua amalan, nampak Allah semua belaka. Maka fa innahu li wa ana ajizi bih. Bahagian kita yang mana? Bahagian kita adalah agihan pahala. Pahala baru jadi bahagian kita. Selagi mana belum jadi pahala pada amalan itu, belum tentu jadi bahagian kita. Silat jadi bulan jadi bahagian orang. Apa dah? Pergi ngumpat orang, mengata orang, tak puas hati ke orang. Patut hati-hati. Jangan sampai, dan Nabi pun kata, siapakah yang muflis? Ini pun Nabi nampak. Sahabat kata, yang muflis yang tak ada harta lah ya Rasul. Bukan. Tengok, jawapan Nabi terus kepada hakikat. Belum lagi, tidak lagi duduk pada benda yang nampak depan mata. Nabi kata apa? Yang ada amalan tapi tak ada pahala. Ada amalan banyak, pahala tak ada. Pergi sana yaumul mahsyar, yaumul mizan, tengok amalan, berderet amalan. Solat 1000 rakaat. Oi, banyak solat. Pahala zikir, pahala ni tengok, mana pahala pergi? Transfer tu. IBT transfer, instant transfer. Dia tak ada makan 3 hari, on the spot transfer ke orang. Berapa banyak amalan, hati-hati. Antaranya apa? Ngumpat, ngata. Jadi itu menunjukkan amalan ni belum tentu jadi milik kita. Dan memang amalan pun bukan milik kita. Sebab tu barang siapa yang datang beramal tadi, contoh datang pagi ni atau puasa, rasa kemah dah aku ni, kemah dah aku tu habis dah. Memang boleh kemah awal. Ujub nampak diri, ajaib dia dengan diri dia. Oh, boleh aku bangun pagi gini. Orang lain tak boleh macam ni. Nak pula bangun pukul 4 pagi. Oh, ini antara golongan terbaik ni. Dia kata kat diri sendiri. Bak kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ujub ni. Dia duduk sekejap. Sekejap dah, tak perlu libatkan siapa-siapa. Dia kata, boleh tahan aku ni. Habis. Boleh tahan aku tu habis tunggu pahala. Sebab apa? Sebab dia tak nampak Allah. Menunjukkan kita tak boleh ada pengakuan pada amalan ni datang dari diri kita. Datang dari Allah. Nah, di sini yang Nabi takut. Sebab apa Nabi takut? Berlakunya penyekutuan secara tidak sedar. Asyirkul asghar. Penyekutuan yang tidak sedar. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Riya. Yang mana berlaku tanpa sedar. Riya ni, saya tanya kepada almarhum Tuan Guru Datuk Abu Hasan Din Al-Hafiz. Tok, saya tanya, riya ni macam mana? Ramai orang senang cakap pasal riya, tapi dia tak faham hakikat riya. Dia kata apa? Kalau dekat surau, kita pakai macam ni di solat. Dekat rumah pakai macam ni. Kalau kat surau kita berseban pakai solat. Kat rumah seorang semayang seorang berseban. Pening. Malah tamsin yang dia bagi, selit pen lah. Biasa keluar rumah pakai pen selit sini kan. Ni kalau bagi kat Mekah style tu, jubah slit pen. Canggih dah tu. Kalau pen itu canggih dah. Tiba-tiba kat rumah tak pakai.
Sehalus itu. Sebab apa? Pergi keluar bawa selit pen tu sebab apa? Sebab tu perhiasan ni hati-hati. Dia pergi kat luar tu perhiasan dia habis apa ke siku nak tengok. Dia balik rumah habis macam papa kedana saja. Alah, isteri aku ni miskin papa kedana nampak. Tapi kalau kat luar dialah segala raja yang ada. Kalau kat rumah dialah segala orang kata nak bagi bantuan dengan segala. Apa orang tak ada, langsung clean and clear tangan tu. Sebab apa? Senang sikit buat kerja. Habis kat luar tak buat kerja. Kat luar lain Ustaz, kerja kat luar macam sini tangan ha. Kalau kat luar keluar pakai jam kat rumah, sampai tahap macam tu. Maknanya tiada perbezaan depan orang, belakang orang sama. Itu maksud dia. Sebab yang melihat dua-dua keadaan itu Allah. Yang kita nak persembahkan ini kepada Allah. Sehingga kan kita beramal ni mesti kata, ya Allah tengok aku, ya Allah aku datang ni nak tunjukkan kau, ya Allah. Kena sentiasa perbarui itu. Kena perbarui itu, la ilaha illallah, ya Allah tak ada aku buat di kerana lain, aku buat kerana kau, ya Allah. Ini kena perbarui selalu. Maka Ramadan Al-Mubarak mengajar kita untuk beramal kerana Allah semata-mata. Puasa tuan-tuan, antara amalan orang tak nampak kita berpuasa. Kalau Quran nampak, kita mengaji nampak, apa yang ni semua nampak, puasa tak nampak, dia. Jadi, macam mana ini hari? Alhamdulillah, itulah ini saya puasa sebenarnya, habis. Elok orang tak tahu, dia beritahu. Bagi yang puasa sunat tu. Kalau orang tak tanya, dia beritahu. Itu pun kalau orang tanya pun cari jalan mengelak tak beritahu. Nampak? Punya bersembunyi kita. Sebab pahala macam tu, disembunyikan macam duit. Ada orang tayang duit tuan. Ada orang bagi tahu akaun kita. Tak ada. Restrict. Tak ada siapa tahu baki dalam akaun, sedangkan baki tidak mencukupi. Itulah. Kan senang kalau bagi tahu, senang orang bantu kan. Ataupun terlebih baki pun tak boleh beritahu juga kalau orang minta. Macam itulah rahsianya pahala. Samalah dengan amalan. Kita nak merahsiakan pahala tu, amalan tu, supaya pahala kita itu terjaga. Seboleh-boleh untuk disembunyikan. Seboleh-boleh kita nak menjaga amalan ini dengan sebaik-baiknya. Maka sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, kesimpulan. Maka di sini boleh kita simpulkan, dalam konteks kita beramal dalam kehidupan ini, yang kita nak tumpukan itu pahala pada amalan. Dia kalau tak ada pahala, lawannya dosa. Pahala tidak boleh berhenti kerana dosa kita tak berhenti. Itu saja saya fikir. Dosa kita tak berhenti sebab apa? Memang kita jenis pendosa. Nabi kata. Maka siapa yang berhenti untuk mencari pahala, maka dia sedang menyediakan dosa untuk dia. Senang. Sebab dosa sentiasa berjalan dengan keadaan kita yang sentiasa lupa. Nasia. Sebab tu Nabi doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa tu bukan sebab Nabi tu lemah daripada ingat Allah. So doa tu supaya kita boleh ikut Nabi. Kita doa warid kepada Nabi SAW, maka kita pun dapat ingat macam Nabi. Nabi tidak pernah putus ingat. 24 jam fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ada di kulli ma'lumin. Maka kita pun kena ikut seperti Nabi SAW. Maka kita doa, ambil pada apa yang Nabi doa itu. Mudah-mudahan dapat kat kita. Itu. Berhenti saja pahala, lepas tu tak boleh berhenti beramal. Sebab dosa menanti. Berhenti saja, dosa datang. Dosa apa? Dosa leka. Dosa malas. Sebab apa kita tak nampak lagi? Dia ayat dia. Datang malas habis. Sedang malas tu larangan dalam agama. Tapi Ustaz kalau sakit, penat rehat. Sakit rehat. Malas tak ada. Itu saja. Dalam sepe hidup ni, sakit rehat. Jangan paksa bentan-bentan nanti kan. Sakit-sakit datang. Tak apa Ustaz, saya nak mati dalam solat. Tak sempat cakap tu mati dah. Janganlah.
La ikrah fi din, tak ada paksaan. Tapi nak buat juga sila. Kadang membebankan diri pula. Islam tak buat begitu. Yang sakit jangan puasa. Sakit, buka. Penat, ya Allah penat, rehat. Tapi jangan ada satu perkataan malas. Aku malas lah dengan diri, aku tak faham bahasa, cakap tak faham bahasa, aku malas cakap dengan dia. Jangan. Flash habis pahala. Malas ni juga boleh jatuh kepada satu sikap sombong. Dia boleh jatuh pada sombong, meremehkan orang. Hati-hati. Meremehkan kebenaran. Hati-hati. Jadi sebab tu kita hari ni memang nak tak nak kita kena ada satu sifat. Itulah panggil fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirah, bersegera, berlari, bekerja. Itu sifat pahala. Sebab kita nak dapatkan satu pulangan yang baik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjanjikan pulangan yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Kita mohon doa kepada Allah Ta'ala agar terima amalan kita sepanjang Ramadan ini. Dan inilah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui, insya-Allah. Kita kena berlapang dada dalam hidup di sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Kerana yang kita nak adalah pahala. Ingat kesimpulan, kita kena berlapang dada dengan banyak perkara. Kerana yang kita nak adalah pahala. Sekali kita sakit hati, tuan-tuan. Dia sama juga tu, dah malas pergi ke sakit hati. Dalam setiap perkara yang berlaku, semua keliling kita ni ujian. Datangnya malas, sakit hati, flash pahala. Ni. Sebab tu kena berlapang dada. Apa pun keadaan keliling kita, selesa ke tak selesa ke, ni saya nak pergi buat umrah ni. 12 bulan. 12 bulan ni saya nak pergi umrah. Jadi Rabu ni, saya tak ada lah. Rabu minggu depan, saya ke umrah. Rabu ni minggu last ni. Baru start dah last lah. Minggu depan pergi umrah lah. Bolehkah saya buat live dekat Mekah? Tak ada. Jadi nak ceritanya, saya remind kepada jemaah saya. Ni jemaah yang first batch ni, yang saya ada Akademi Ratu Furqan. Saya bawa ada 50 orang, insya-Allah. Ramai pula yang pergi. Short notice 50 orang. Allah bagi. Saya kata apa? Ibadah ni asasnya susah. Jangan cari senang pada ibadah. Jangan cari senang pada ibadah. Kerana ibadah itu jalannya susah. Guru saya cakap, Farid, cari susah. Bukan cari penyakit. Cari susah. Lagi susah. Bukan maksud menyusahkan. Kena faham? Maksudnya, kesusahan itu jangan jadikan asbab kita tidak beribadah. Kerana pada susah itulah besarnya ganjaran Allah. Maka pergi sana, apa susah, lapang dada. Susah, lapang dada. Jangan kita keadaan macam ni. Bukan ke ustaz ada satu persoalkan. Dia nak selesa dalam ibadah. Tapi tak semua ibadah perlukan selesa. Kita jangan nak rasa suasana kondusif je. Tak ada orang kacau, saya nak sorang-sorang. Kalau macam tu Nabi uzlah kat Gua Hira je lah. Nabi tak payah ambil kisah tentang kita ni. Nak kena Nabi kena tentang, kena maki pula, kena cacian, makian Allah Nabi kena. Tak semua ibadah perlukan keselesaan. Ni kena ingat. Jangan cari selesa pada ibadah. Last sekali beriadah, bukan ibadah. Hati-hati. Jadi lapang dada dalam apa jua keadaan, insya-Allah. Itu saja. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata tukar bicara. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan ibadah kita dan pembahasan kita pada pagi ini, insya-Allah.